Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Pada petang ini kita diberikan sekali lagi kesempatan. Kita diberikan kesempatan untuk kita sambung sikit lagi hadis yang kedua yang disebutkan sebagai hadis Jibril, dengan soalan ketiga yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi SAW. Kalau sebelum ni dia tanya tentang apakah Islam, apakah iman. Dan saya dah bagi tips. Bila orang tanya Islam tu apa dia? Apa dia? Menerima apa yang dibawa daripada Nabi. Menerima sebulat-bulatnya. Bila sebut kata iman, kepercayaan yang kuat. Pegang itu. Senang Ini mudah ingat. Walaupun mungkin ulama bahaya macam-macam, mula kami nak pegang apa dia. Tidak lagi kita tak tahu nak pegang tak mana. Nombor 3 punya soalan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Qala, lalu dia kata, wahai Muhammad, cerita kepadaku tentang ihsan. Apa dia ihsan? Asal makna ihsan ni buat baik. Buat baik. Ihsan buat baik. Tapi makna ihsan, Nabi kata, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Yalah, atas dunia mana kita boleh tengok Allah? Atas dunia mustahil, kecuali Nabi Muhammad. Belum ada makhluk dalam dunia, dalam alam ciptaan Allah yang pernah melihat Allah. Yang pernah melihat Allah hanya satu je makhluk Allah, Nabi Muhammad. Jibril tak pernah tengok. Jibril berurusan dengan Tuhan, ada gap dia, ada bukan perantaraan ada, mungkin dengar suara saja ke, mungkin pi ambil dekat Lauhil Mahfuz apa yang Tuhan. Lauhil Mahfuz satu papan besar, papan ke batu ke tak tahulah, tapi dia kata satu tempat lauh yang besar, situ tulis segala apa yang Tuhan nak, segala qada dan qadar Tuhan ditulis oleh qalam. Qalam tu saya terjemahan pen macam mana Allahu a'lam. Faham tak? Itu kita tak payah fikir. Tapi ada satu pen dia duk tulis. Apa Tuhan mau dia tulis. Malaikat mai ambil dekat situ, ambil pergi buat kerja dia. Terima arahan dia. Pergi pejabat, panckat, tengok apa amir kerja, jalan amir kerja. Senang. Itu kalau nak banding dengan manusia lah, betul-betul kita tak tahu macam mana. Betul tak? Nanti esok dalam syurga kita tanya Jibril tengok. Nak ambil buat kerja macam mana? Ya. Lah ni tak payah tanya. Cukup ya, dia ada dia punya kerja. Tapi dia tak pernah tengok Tuhan. Yang pernah tengok Tuhan siapa? Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad walaupun dia anak murid pada Jibril tu guru, tapi Nabi Muhammad lebih mulia, digelarkan dengan Sayyidul Kaunain, penghulu dua alam, alam dunia, alam akhirat. Dia ketua pada semua. Tu hebatlah. Hebat Nabi Muhammad, hebat sekali dengan kita, umat Nabi Muhammad. Tuhan angkat Nabi Muhammad, Tuhan angkat umat Nabi Muhammad. Tuhan mulia Nabi Muhammad, Tuhan mulia umat Nabi Muhammad. Ini ada satu tajuk pula, kena cerita lain pula, kemuliaan, kehebatan umat Nabi Muhammad. Bila kita belajar bab-bab ni, jumpa ayat Quran, hadis cerita pasal kemuliaan umat Nabi Muhammad. Wow. Ini main satu macam yang semangat luar biasa ni. Rasa seronok, rasa nak buat ibadat, rasa macam nak bertungkus lumus, rasa sayang betul-betul kat agama Islam. Faham tak? Tapi apabila kita tak tahu tentang keistimewaan, nanti dia jadi cerai. Saat dia nak buat, alah tak buat, tak apa. Dia tak rasa berharga. Dia tidak rasa berharganya Islam yang Tuhan bagi dekat dia. Okay? Ihsan. Apa dia ihsan? Pada bahasa kita bagi mudah faham, adalah buat baik. Apa saja nama kata buat baik, itu namanya adalah sifat ihsan. Tapi yang dimaksudkan dengan ihsan di sini, kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dia dua. Ini peringkat makam tinggi. Orang yang hati bersih, dia rasa macam dia tengok Allah. Tapi dia bukan tengok Allah, zat dia macam tengok Allah. Ada orang kata tengok Allah nampak besar macam komta. Tak boleh, tuan jadi sesat. Tuhan tak laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan benda baru. Hang tak boleh bayangkan macam tu. Tetapi tengok dengan mata hati, bila hati bersih,
dia boleh menembusi hijab. Hati bersih, dia menembusi hijab. Ada ulama kata antara kita dengan Tuhan ada 70,000 hijab, mungkin lebih. Dia boleh menembusi hijab dan dia boleh melihat. Allah lihat dengan mata hati. Macam mana? Wallahualam. Masing-masing dapat. Maksudnya kesedapan dan keseronokan iman tu dapat dekat dia ida. Fa in lam takun tara, bila hati belum lagi bersih, cukuplah peringkat awal buat macam mana? Duduk darjah yang lebih rendah sikit. Iaitulah fa innahu yarak, Allah Taala duk tengok kita. Cukuplah duk tak mana-mana, Allah duk tengok aku. Allah dengar apa yang aku cakap. Allah tahu apa yang terlintas dalam hati aku. Duk di mana-mana pun kita ada kesedaran, 3 kesedaran. Duk di mana-mana, Allah tengok aku. Ya, duk tak mana-mana pun, mai buat kerja, sambil duk kat mana-mana, Allah duk tengok aku. Orang kalau dia duduk tak mana-mana, dia tahu Allah duduk tengok dia, dia berani buat maksiat. Dia duduk kat mana-mana, dia tahu Allah duduk dengar apa kita duduk cakap. Berani mengumpat, memfitnah. Duduk dekat mana-mana, dia sedang kata Allah mengetahui apa cita-cita dalam hati dia. Berani dia nak terlintas benda-benda yang tak elok. Tak berani. Allah tahu. Malu kat Tuhan dia. Bulan-bulan puasa nak ajak Markah pergi shopping. Tak kahwin lagi. Markah pula telefon. Assalamualaikum. Abang. Oh, abang. Ya. Abang lah, kalau abang kasar kan. Bang. Oh, tu nak pergi perang. Ya, ni mek Kelantan punya. Abang ataupun Patani punya. Abang. Oh, abang. Marilah bawa adik pergi jalan-jalan. Sudah. Memang pening kita kalau kena gitu. Betul tak? Duduk tergugat antara iman dan maksiat. Nak pi ke tak mau? Pi, osak habis aku punya pahala habis semua. Tapi comel loteh melepas pula. Anak buat macam mana? Inilah memerlukan kepada iman. Allah duk tengok, Allah tahu. Nah, maka dia usahakan untuk dia tak mau buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Bukan kata lain pada Ramadan boleh buat. Tapi kalau dalam Ramadan pun hang buat macam mana Tuhan tak ada, maka lepas Ramadan pun lagi teruk lah. Berarti dalam Ramadan ni, sebab tu ulama kata, hadis berkenaan dengan setan kena ikat di kaki langit pada bulan Ramadan, dia ada 2 makna. Sebahagian ulama, terutamanya ulama ahlul hadis, yang mana berpegang kepada zahir seumpama Imam Ahmad Ibn Hanbal dan sealiran dengannya, mereka pegang pada zahir hadis. Hadis tu kata setan diikat di kaki langit. Iblis, setan, jin semua kena ikat di kaki langit pada bulan Ramadan. Okey, memang kena ikat sungguh, dia kata. Pandangan yang kedua di kalangan para fuqaha, mereka menafsirkan, dia kata tak, bukan itu maksud dia. Kemungkinan dia kata macam ni, kemungkinan itu juga maksud, tapi boleh juga ditanggung. Oleh kerana bulan Ramadan ni, orang-orang Islam duduk di mana-mana, dia meriah dengan amal ibadat. Bila dia puasa, maka dia jadi lebih rasa takut kat Tuhan, dia lebih dekat, dia lebih nak pergi semayang, nak apa, menyebabkan seolah-olahnya syaitan itu diikat di kaki langit. Maka kita boleh tengok dengan bulan Ramadan ni, oleh kerana mungkin syaitan tak diikat di kaki langit, maka masih ada ramai juga manusia yang puasa tapi tak semayang, manusia yang puasa tapi tak keluar zakat, manusia yang semayang tapi tak pernah belajar ambil tahu tentang hukum hakam semayang dan kehidupan dia. Masih ada ramai orang yang main semayang tapi terlibat dengan judi, sama ada dia sedang ataupun dia tak sedang. Hak sedang dia pergi masuk ni ekor, dia tikam. Hak tak sedang, dia masuk apa skim. Okay, apa skim? Yang skim tu jenis investment ke, apa ke, forex ke, bukan semua forex. Okay, ada yang setengah-setengah difatwakan harus, ada setengah-setengah difatwakan oleh majlis fatwa kebangsaan ataupun majlis sebahagian di kalangan mereka yang pakar dalam bidang ni mengatakan bahawa sebahagiannya adalah terlibat dengan haram. Jadi umum kata forex tu hukum dia halal, ustaz. Tak boleh kata lagu tu.
Dia kena tengok forex apa, hang niaga apa, hang buat macam mana sistem dia. Baru boleh kata haram ke halal. Kan? Tanpa sedar boleh jadi tipu, berlaku gharar, boleh jadi berlaku penindasan, boleh jadi berlaku riba. Faham tak? Macam-macam sistem. Tambah-tambah menjaga duit amat mudah terdedah dengan unsur-unsur yang haram. Maka kita boleh tengok dalam bulan Ramadan ramai ya. Saat dia puasa, saat dia tak puasa. Dalam bulan Ramadan tipu orang pun ada banyak. Tipu lah. Niaga tipu. Buat kerja tipu. Kan? Pi kerja, tak kerja tapi pi punch card balik mai. Bagi alasan letih. Tapi bulan-bulan claim gaji. Semua ni terlibat dengan benda-benda haram. Sama ada sedar ataupun tak sedar. Apa nak jawab kat Tuhan? Apa pasal apa? Apa punca jadi macam tu? Sebab tidak ada ihsan. Kalau dia pergi pejabat, dia tahu kata setiap saat, setiap minit, setiap jam dia berada di pejabat, dia dibayar. Dia kena bekerja. Daripada dulu lagi saya doa abang. Kalau hampi pejabat, tokek dia kata ke hang sebelum balik, habuk pejabat pun hang tak boleh ambil orang balik. Tak boleh ambil orang balik. Dia kata hang kena masuk satu bilik. Ni saya reka lah, kod ada kan. Dia kata siapa balik, habuk pejabat pun tak boleh ambil orang balik. Masuk dalam bilik tu, buang segala habuk pejabat, balik satu habuk pun tak mau. Kalau habuk pun dia tak bagi, pen pejabat boleh ambil orang balik tak? Tak boleh. Kertas photostat pejabat boleh ambil tak? Tak boleh. Siap bawa buku sekolah anak dia, mesin photostat. Banyak cantik muka hang. Awal-awal tahun pergi photostat dekat pejabat, buku teks sekolah anak hang. Syarikat punya kertas, syarikat punya photostat. Jawab apa dengan Tuhan ni? Gaji hang dah claim, photostat free. Kalau bos dia kata, tak apa. Hang ambil main semua buku anak-anak hang main photostat kat sekolah. Tokek bagi. Okey ya. Tokek sayang. Bos saya nak pergi photostat saat kat luar apa? Anak saya main buku sekolah. Tak apa. Kita ada mesin photostat 5, 6. Ambil main semua buku sekolah hang. Kalau ada bos itu memang best. Kalau ada bos macam tu, abang kat saya nak pergi kerja. Okey ba? Bagus ya, kerja gaji dapat photostat free. Saya ada photostat budak-budak sekolah saya punya berlambak-lambak. Dapat free berlambak-lambak itu. Best sebab dia. Siapa nak bagi kat kita macam tu? Duduk di pejabat boleh main internet pejabat, minta izin dekat bos. Ada satu orang ni dia satu tokek kelang lah syarikat. Dia jumpa saya, dia kata, ini ustaz saya mau tanya satu Saya ada satu orang pekerja itu Muslim dia itu pukul 9, pukul 10 dia mesti pergi itu surau pergi semayang. Itu apa semayang itu semayang tak ada apa-apanya, itu sunat saja. Kita mau semayang itu pagi-pagi, belum terbit matahari. Itu subuh panggil. Lepas tu nanti tengah hari ada satu semayang. Petang lepas balik kerja ada satu. Malam, awal malam. Lepas tu pukul 9, pukul 8:30, 9 ada satu. Satu hari 5 kali. Walaupun tahu satu hari ada 5 kali. Tapi dia bagi tahu ini pukul 9 pagi, 10 pagi. Tapi kadang-kadang wapi tengok dia duduk di tu surau. Dia pergi bukan 5 minit tahu. Dia pergi lebih kurang 1 jam baru dia balik. 1 jam lebih. Kadang-kadang pergi tengok dia tidur. Tapi tanya dia apa buat dia kata ini dia semayang cara tidur. Dia memang dia jual apa tu ya. Kononnya pergi semayang duha lah kot. Satu macamnya baru pergi tidur sejam. Tahu saya kata apa Okey, saya mau kata sama you ini orang hausiau punya orang. You buang dia keluar. Ini bagi rosak nama Islam. Itu tak betul. Dia pergi tidur malam-malam dia pergi duduk kedai ada sembang sama kawan-kawan tengok bola, tengok televisyen. Pagi-pagi dia main kerja, dia tidur, dia tak mau kerja. Ini malas punya orang. Kalau saya pun tokek tendang keluar. Saya cukup pantang kalau kerja duk main-main tu. Banyak cantik muka. My gaji lagi claim, bonus lagi claim. Lepas tu celah-celah lagi pergi tidur pula lagi. Punya tidur aku kena bayar. Bila tidak ada amanah, orang panggil apa? Tidak ada iman. Apa Nabi kata? La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah bagi diri dia. Macam tu kah hang kerja? Hang tengok, hang punya pasal, orang bukan Islam dah pandang serong pada agama Islam.
Hang dah duduk rumah, duduk ajak benda pelik-pelik dah. Semayang 5 waktu jadi semayang 6 waktu. Lepas tu ambil tidur. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam, kalau mereka kaya, tuan-tuan, kita jangan marah, tuan-tuan. Mereka sanggup pakai seluar pendek daripada muda sampai ke tua. Apik dia. Tengok pakai baju pagoda yang apik tu, daripada muda sampai ke tua. Dia punya kerja siang malam. Dia boleh buat banglo, dia boleh pakai kereta elok-elok, dia boleh duduk rumah elok-elok. Kita tak marah sebab mereka berusaha untuk nak jadi kaya. Sebab tu mereka kaya. Anak-anak orang Islam baru pergi kerja boleh setahun 2 tahun nak jadi bos. Baru kerja, mereka sanggup jadi kuli puluh tahun baru mereka nak jadi bos. Kita nak jadi bos. Dah apa kerja pun kita tak erti buat. Tak sepatutnya, tidak ada amanah bekerja macam ni. Mana pi sikap ihsan dalam hati kita. Allah duk tengok kita duk tipu kerja. Allah dengar, Allah melihat. Maka apabila ada ihsan dalam diri satu manusia, dia akan jadi manusia buat baik. Nama ihsan buat baik. Ihsan apa dia? Buat baik. Tak mana main ihsan apabila dia duduk mana-mana dia sedang, Allah tengok dia, Allah nampak dia, Allah tengok dia, Allah nampak dia, Allah dengar apa dia cakap, dan Allah mengetahui apa yang terlintas dalam hati dia. Maka dia akan jadi manusia yang ada ihsan untuk nak buat baik. Dia tak berani buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Ni 3 benda asas dalam Islam. Kena ada Islam, kena ada iman, kena ada ihsan. 3 soalan ditanya oleh Jibril. Penting ihsan. Ihsan kalau tak ada Islam dengan iman, dia gugat, dia tak sempurna. Dia kena ada Islam, dia kena ada iman, dia kena ada ihsan dalam diri manusia. Ilmu yang membicarakan tentang Islam, nama dia ilmu fiqh. Ilmu yang membicarakan tentang iman, nama dia ilmu akidah Islam, ilmu tauhid. Ilmu yang membicarakan tentang ihsan dinamakan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Ni duk bahas. Ni 3 ilmu ni fardu ain kena belajar. Itu kena ada masa lain lah, pergi duduk dengan guru belajar apa makna dia ni, apa makna. Tapi kita asas kita nak belajar, jadi kita nampak. Maka dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak, kita belajar apa? Ikhlas, redha, syukur, sabar, tawakal, zuhud, qanaah. Oh, macam-macam lagi lah. Sifat-sifat yang baik kita nak usaha buang dalam diri kita. Sifat-sifat mazmumah, riya, takabur, ujub, sum'ah, nak kepada keduniaan, hubbud dunia. Maka ni semua kita nak buang sifat-sifat ni. Maka ilmu yang membicara soal hati ini namanya ilmu ihsan, ilmu tasawuf, ataupun dia ilmu tasawuf itu nak membawa manusia kepada ihsan. Kita habiskan hadis ni sekali lagi. Kemudian habis 3 soalan Jibril tanya pada Nabi Muhammad. Masuk soalan nombor 4. Dia kata, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, cerita ke aku tentang kiamat. Bilakah berlakunya kiamat? Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Tak semestinya hang mai tanya aku lebih pandai pada hang, aku boleh abang bila. Terjemahan betul-betul dia kata mal mas'ulu, tidaklah yang ditanya, maksudnya Nabi, anha tentang kiamat itu, bi'a'lama lebih mengetahui, minas sa'ili daripada orang bertanya. Nah, abang kata aku tak tahu. Amai tanya soalan tu tak semestinya aku lagi pandai pada hang dalam bab ni. Tengok Nabi, soalan ni sedikit ujian daripada Jibril. Bila nak tengok Nabi nak jawab apa, Nabi, abang tak, maaf aku tak tahu benda ni. Tak tahu abang, tak tahu. Jangan duk rodong juga jam bagi sesat orang. Nabi ajak dari dekat kita supaya jangan sama sekali rasa malu untuk bagi tahu kata saya tak tahu. Tapi dalam masyarakat kita, kalau ada ustaz kalau kata tak tahu, orang dia kata apa? Apa lah ustaz, ngaji tak habis, tak pandai. Betul tak? Cerai lah ustaz ni, tak terror lah. Lagi satu penyakit, saya duk tengok ni musim-musim bulan Ramadan, saya duk pergi 2-3 masjid, hak jadi imam ni Al-Hafiz, hafal Quran.
Dia hafal Quran, saya bila imam baca, saya ambil handphone saya, dia ada Quran, saya buka, saya dengar dia baca tak mana, saya buka, saya tengok Quran. Baca semua out, semua out, semua out. Langkau pi, langkau mai ayat tu tukar. Alamak. Nak tegur saya lagi, dia nanti marah. Dia kata apa, ustaz duduk sengam-sengam sudah. Saya bisa tegur di satu masjid, imam tu, dia marah saya. Habis-habis semayang, terus dia lari keluar. Bebai. 2 kali saya tegur dia baca tak betul. Yang ni jadi satu masalah. Nak rodong, apa salahnya hampir buka Quran duk ada di depan. Dong buka, tengoklah sambil baca sambil tengok. Imam Nawawi kata dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dia kata bagi orang yang apabila dia baca dengan hafalan dia lebih khusyuk, maka baca secara hafalan itu lebih baik. Tapi bagi orang yang apabila dia baca dengan melihat mushaf, melihat Quran, dia lebih khusyuk, lebih faham makna dia, maka melihat Quran itu lebih baik. Kalau saya tengok. Kita belajar bahasa Arab, jadi kita tengok tu kita faham dia punya makna dia. Kalau kita hafal itu kadang-kadang dia tak boleh nak tangkap sikit. Yang setengah yang mudah-mudah, tapi ada juga yang susah-susah sikit. Bila tengok, lebih faham daripada hafalan saya. Tengok ah. Setengah-setengah dia tak mau tengok Quran, dia kata apa? Sekali lagi orang dia kata aku bukan Al-Hafiz. Ala BP lah orang kata. Yang betulnya Tuhan tahu, hang ingat ke tak ingat? Kita bukan hafal Quran nak abang ke orang kata kita Al-Hafiz ke Al-Hapuz ke. Kita nak hafal Quran sebab ini kalamullah. Bukan pasal gelaran ada di belakang, oh Al-Hafiz. Tak. Orang nak panggil kita Al-Hafiz, baby ke dia. Orang tahu kata kita hafal Quran, tetapi bukan itu matlamatnya. Kita hafal Quran jadi hujah. Cakap satu Quran keluar, cakap satu Quran keluar. Lepas tu kita pergi hafal Quran. Dalil tu. Maka Nabi SAW tunjuk contoh. Kalau tak tahu habaq, tak tahu. Jibril tanya lagi satu soalan last. Okey. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau dah kata tak tahu, tak apa, bagi tahu tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Cek sendiri ya. Ini sebahagian. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha, hamba melahirkan tuannya. Bila hamba melahirkan tuannya. Apa makna hamba melahirkan tuannya? Zaman ni mana ada hamba? 100 tahun yang telah lalu, setelah jatuhnya kerajaan Islam Uthmaniyah di Turki, maka sistem hamba di dunia semuanya dihapuskan oleh bangsa-bangsa bersatu, kalau tak silap saya. Semua negara termasuk Amerika apa semua tak ada. Tahu tak di Amerika dulu mereka buat hamba orang-orang Afrika. Zaman saya budak-budak dulu dalam televisyen ada filem Kunta Kinte. Macam mana mereka mendera orang-orang Kristian, orang putih masalah. Mereka buat naya pada orang-orang kulit hitam. Sehingga di Amerika sekian lama kulit hitam ni didiskriminasi. Sampailah Barack Obama bangun jadi Perdana Menteri Amerika. Jadi adalah sikit mula orang-orang kulit hitam dipandang dalam masyarakat di dunia di barat. Yang tu tuan-tuan boleh baca balik sejarah. Tapi saya nak abang kata dah tak ada sistem hamba. Habis tu hadis ni kata apabila hamba melahirkan tuannya. Ulama kata apabila anak-anak dah taati hormat dekat mak bapak, menganggap mak bapak macam mana hamba, anak-anak jadi tuan. Nak apa semua pakai ming arah, mak buat, bapak buat, mak buat, bapak buat, semua anak dah tak mau dengar cakap, jadi anak yang biadab, dah tak boleh nak dapat dididik, dan akhirnya mak bapak ni seolah-olah hamba, anak tu dah mula menjadi tuan. Ada tak macam tu dalam masyarakat kita? Berlambak. Ini dah lama dah ada macam tu. Atas kita lah mendidik anak kita masing-masing supaya dia faham dan dia tahu hormat siapa dia mak, siapa dia bapak, dia kena tahu. Ya, saya pun dulu kecil-kecil saya tak hormat mak bapak saya. Kecil-kecil tak pergi mengaji agama. Buat macam mana saya besar tempat jin. Kita besar kawan dengan budak-budak jahat. Tak reti hormat mak bapak. Maki, kata macam-macam. Pasal orang semua duk tiru budak-budak lain. Budak tu pun maki mak dia agak. Dia dimaki bapak dia. Kita duk tiru.
Alhamdulillah, mak ayah saya tengok, dia ni kalau duduk di sini dia tak jadi orang nanti. Dia ni kena post pergi duduk di pondok. Post pergi duduk di pondok, Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah. Nak kata bagus sangat tak ada, tapi kita sedang usaha untuk nak jadi orang baik. Kita faham siapa dia mak, siapa dia bapa, apa tanggungjawab yang kita boleh buat. Rupanya agama saja boleh ajak. Budak-budak di madrasah saya, mereka hantar main, Allah, macam saya juga. Semua main, semua bagus-bagus memang. Semua boleh tahan. Semua jenis ada 3 calik, 4 calik, ada paku, tak ada paku, semua ada. Ada martun, tak ada martun, semua ada. Semua main pun boleh tahan juga. Alhamdulillah bila main kita bagi motivasi, kita baca kitab, baca Al-Quran, hadis, kena hormat mak pak hang. Bahkan kita tanya balik mak pak bila dia balik cuti, macam mana dia salam tak, dia cakap elok-elok tak, dia hormat tak, nampak tak boleh berubah lagi, balik main cuci betul-betul, hang kena jaga, bagi menangis betul-betul, tunjuk ada video-video biar bagi dia tengok, tengok mak hang beranak hang macam mana, bagi dia zikir. Nah, buatlah adalah beberapa program biar bagi dia jadi manusia yang tahu nilai nak hormat mak ayah. Saya pernah mengajak di sekolah jahat di asrama Paya Terobong, Ayat Hitam. Hampir 5 tahun tak silap saya lah, lebih kurang tak ingat lah. Saya mengajak di sana sebagai guru agama kontrak, saya pergi mengajak. Budak-budak masuk di situ semua kes juvana. Nama bawah 18 tahun. Ada yang sampai bunuh orang, ada yang pukul orang, ada yang curi. Ada satu budak dia anak yatim, Tok Wan belah. Tapi hari-hari dia mesti selinak Tok Wan dia, siku tanam semua dia bagi Tok Wan dia. Minta duit jenis paksa nak isap gam. Sehari dia isap gam yang tin satu punya gam kayu tu, sehari 4 tin. Sampai jadi macam bodoh lah. Nama dia kami panggil dia Man. Bukan Man ni, Man lain. Ya, panggil Man. Duduk dalam kelas dia panggil Man. 10 kali panggil baru dia dapat. Dia masuk telinga dia tak nak pi sampai ke otak tu, dia lambat. Jadi bodoh, jadi blur ke mana tau. Sehari 4 tin duk isap gam. Allah pi. 1 tin nak isap pun dia tidur terlentang ni tak sedar diri punya. Bau sikit je minyak petrol. Bau sikit je minyak petrol duk buah minyak. Oi tak tahan, bau gila, tangkap otak-otak mah. Macam mana dia boleh duduk isap? Tapi Masya Allah, tapi masuk dalam tu kita didik lah bagi jadi manusia yang baik. Mudah-mudahan. Tapi tempoh masa tu pendek, dia keluar balik, dia ada bagus-bagus, ada saya duk jumpa mereka kadang-kadang, yang bagus-bagus, yang tak bagus berulang balik sampai lepas tu terus mula 1 calik, lepas tu naik 2 calik, lepas tu naik 3 calik, lepas tu dia pun pergi sampai ke peringkat yang lebih tinggi, lalu kali jadi doktor lah. Dia panggil Dr. Chasko. Kan? Ada juga yang pergi lagu tu, nak buat macam mana, dia sendiri pilih. Tuan-tuan minta ampun, minta maaf. Tuan-tuan saya ada anak, tuan-tuan ada anak. Semua orang kita, kebanyakan kita ada anak. Didik anak kita masing-masing. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak derhaka. Semuanya bermula apabila kita faham tanggungjawab, kita faham hukum hakam, maka kitalah yang menunjukkan contoh kepada anak-anak kita bagaimana kita menghormati dan memuliakan ibu ayah. Maka anak kita duk tengok daripada kecil macam mana bapa aku, mak aku duk hormat mak ayah dia, maka dia mai minat untuk dia pun dia belajar daripada kehidupan macam mana dia nak hormat mak ayah. Ada orang atas dunia sekali pun seumur hidup tak pernah peluk mak ayah. Yalah masa budak-budak dan main remaja mah, dia tak pernah peluk, apatah lagi nak salam, cium tangan pun. Ada orang tak pernah salam cium tangan mak dia, bapak dia. Balik sengap, Assalamualaikum tak ada. Tu macam yang kan duk kena marah. Ini macam tak puas hati sikit lah. Balik-balik dah besar sikit, dah ada duit kerja, balik buka pintu, cik masuk bilik, duduk buat hal dia. Lepas itu keluar, lepas itu masuk, lepas itu keluar. Ada mak, ada bapak nak tegur, nak semayang, nak apa, tak ada. Seolah-olah macam hidup tak ada mak, tak ada bapak. Orang macam ni, kalau mak dia mati, bapak dia mati pun dia tak faham. Kita duk biasa jadi imam jenazah bila orang mai kata jenazah, mana anak dia? Mai suruh anak. Tak, ustaz jadi imam. Anak tak boleh jadi imam pada mak bapak mati. Alhamdulillah, mak saya mati, bapak saya mati. A to Z semua saya yang uruskan.
Saya bagi mandi, saya bawa pergi hospital, saya bagi mandi, saya bagi kapan, saya tanam, saya pi, semua sampai habis semua kita buat. Mudah-mudahan tak banyak pun jasa sikit-sikit. Ada orang tak boleh jadi imam, tak tahu apa kepala otak dia, apa pun dia tak tahu. Tapi yang bestnya mak bapak tinggal duit berlambak-lambak dekat anak-anak macam ni. Anak-anak macam ni dimadik pun tu suruh bagi ya. Tak ada manfaat. Bukan tinggal anak yang soleh yang doa pada mak ayah, tinggal anak yang toleh, anak derhaka. Bahkan segala harta kita bagi kat dia, bagi lingkup dia, bagi dia derhaka kepada Tuhan. Ni apabila anak menjadi tuan, apabila hamba melahirkan tuannya. Yang kedua, wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Bila kamu melihat orang-orang dulu miskin papa kedana, orang-orang yang dulu orang miskin papa kedana, tuan-tuan nilai sendirilah siapa-siapa yang mana berkaki ayam, mengembala kambing kalau zaman dulu sekarang ini mereka berlumba-lumba dalam membina bangunan yang mencakar langit. Allah, dulu mereka duduk dengan pakaian yang tak sempurna, rumah papan, duduk pedalaman. Hari ini mereka membina bangunan yang mencakar langit. Negara kita yang tercinta ini, dulu kita adalah tuan, lani kita dah mula jadi hamba, daripada mula jadi tuan pula. Silap pun silap kita juga, kan? Tapi itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Thumman talaqa, Nabi bagi dua tanda. Kemudian Jibril pun pulang balik. Falabithtu maliya. Kami pun sahabat diam lama, macam tercengang. Dia tu tengok aku tengok tengok dia tu bangun, hilanglah. Tak mana dia pergi tak tahu. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Umar, atadri man sa'il? Sahabat ada ramai, tapi pasal Umar ada situ, Nabi tanya dekat Umar, wahai Umar, kamu tahu tak tadi siapa dia yang mai tanya soalan? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku pun jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril. Itulah Jibril yang datang. Atakum, dia datang kepada kamu. Yu'allimukum dinakum, mengajar ia akan agama kamu. Maka ulama kata, sebut agama, bumbung dia besar. Di bawah agama ada 3 perkara asas yang penting. Islam, iman, ihsan. Terbentuknya agama mesti 3 benda. Islam, iman, ihsan. Kalau tuan-tuan tengok bangunan ni masjid, apa benda penting kena ada bangunan ni untuk kita boleh duduk? Nombor 1 kena ada foundation, ni iman. Tiang ni kita nisbahkan sebagai Islam. Kemudian mau apa ada lagi? Mau ada bumbung. Okey cukup Bangunan tu orang boleh duduk hujan panas memang selamat. Dinding-dinding, cermin-cermin ni semua aksesori untuk nak tutup bagi selamat ni semua. Yang lain semua. Yang penting mau ada lantai, mau ada dia punya foundation dia, mau ada tiang, lepas tu boleh bina dia punya atap dia. Cukup bangunan kira dah lengkap Lepas tu kita buatlah finishing dia. Jadi terbinanya satu agama pada diri satu orang apabila ada Islam, ada iman dan ada ihsan. Ini penting tuan-tuan. Masa tak cukup untuk kita nak hurai segala-galanya. Tapi dah beberapa hari, 3 hari berturut-turut, kita dah hurai secara umum apa makna Islam, apa makna iman, apa makna ihsan. Terakhir saya nak bagi tip untuk ihsan. Setiap kali solat, ulama ajak dekat kita, sebelum nak takbiratul ihram, sebelum nak semayang, 5 waktu, di mana-mana kita berada, nak baca usolli ke, tak mau baca usolli, tak apalah, benda-benda tu benda khilaf. Yang pastinya sebelum nak angkat tangan, amalkan benda ni supaya boleh timbul ihsan dalam diri kita. Apa dia? Sebelum nak takbir, Allah duk tengok aku ni, Allah dengar apa yang aku baca, Allah mengetahui apa yang terlintas dalam hati aku. Dengan 3 ingatan tadi terus takbir, Allahu Akbar. Orang yang percaya Tuhan duk tengok dia semayang tak lebih kurang? Tak, dia akan buat bagi cantik semayang dia. Orang yang sedang kata Allah duk dengar dia baca, dia akan baca lebih kurang dah.
Ini senapai. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Tak baca. Tak ada. Dia dibaca tertib. Tuhan duk dengar. Jangan malu kat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan pergi belajar tajwid. Alif bata lah apa semua. Nak baca bagi elok. Tuhan dengar. Orang yang apabila dia sedar kata Allah duk tengok. Maka insya-Allah takkan berani dalam hati dia untuk terlintas benda-benda dunia. Dia akan fokus dan orang tu semayang dia akan khusyuk. Amal yang ni tiap-tiap kali semayang, insya-Allah mudah-mudahan luar pada semayang pun terbawa-bawa dengan Islam, iman dan ihsan. Ataupun sifat ihsan tu. Rasa kewujudan Allah bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana jua kamu berada. Jadi pergi mana-mana aku ada Allah. Duduk tak mana-mana kita dengan Allah. Maka kita akan jadi manusia yang takut pada Allah. Inilah nama taqwa. Tiap-tiap hari Jumaat dia kata ittaqullah, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah. Kalau tak ada ihsan macam mana nak takut? Sebab tu benda yang boleh membawakan kepada ihsan kita akan belajar nanti satu hari, nama dia muraqabah. Apa dia muraqabah? Mengintai-ngintai, mencari-cari Allah. Duduk di mana-mana timbul kesedaran. Ya Allah tengok Allah ni. Mana-mana Allah. Allah dengar. Dia main lagu tu. Bila main lagu tu insya-Allah dia akan timbul apa yang dinamakan sebagai al-ihsan. Doa tuan-tuan. Doa mudah-mudahan sempena Ramadan ni tu. Doa banyak. Ya Allah bagilah hati aku jadi baik ya Allah. Bagilah ihsan pada kami ya Allah. Doa. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah didik kita dalam Ramadan menjadi manusia yang lebih beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja. Jumpa lagi esok petang. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.